Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan bentang bahagian pendahuluan. Komunikasi interpersonal ialah interaksi antara individu yang penting dalam membina dan mengekalkan hubungan sama ada dalam keluarga, sosial ataupun pekerjaan. Komunikasi interpersonal bukan hanya menyampaikan maklumat, tetapi ianya juga melibatkan perkongsian emosi, persepsi, bahasa dan juga budaya. Kemahiran komunikasi yang jelas dan berempati sangat penting kerana ia mempengaruhi hubungan interpersonal dan penyelesaian konflik. Dalam dunia global dan digital hari ini, komunikasi menjadi lebih mencabar kerana wujud perbezaan antara generasi, budaya dan juga cara berkomunikasi. Jika kemahiran komunikasi lemah, ia boleh menyebabkan salah faham dan ketegangan hubungan. Oleh itu, kajian ini menumpukan kepada beberapa isu seperti halangan komunikasi, reaksi emosi, gaya komunikasi dan kesannya terhadap kesejahteraan psikologi. Oleh itu, komunikasi interpersonal merupakan aspek penting dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syamsura binti Mahmud, memegang nombor matriks PP241191. Seterusnya saya akan meneruskan pemenahan kami dengan analisis artikel. Artikel yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal dalam kalangan mahasiswa kerja sosial di Universiti Awam di Malaysia. Nama penulis ialah Naziha Kamarudin Fauzia Ibrahim Nur Saada Muhammad Aun. Nama jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication. Tujuannya adalah untuk mengukur tahap hubungan dan pengaruh faktor komunikasi interpersonal dalam kalangan mahasiswa. Populasi adalah seramai 404 orang dan size sampel yang digunakan dalam kajian ini adalah sebanyak 215 orang mahasiswa. Lokasi dijalankan di 6 buah universiti awam di Malaysia iaitu UKM, UUM, UNIMAS, UMS dan UNIZA. Metodologi menggunakan kaedah kuantitatif tinjauan keratan lintas, manakala analisis data menggunakan SPSS, analisis deskriptif dan inferensi. Instrumen dan analisis soal selidik skala lingkup 4 mata, analisis deskriptif min, peratus sisian Pearson, korelasi Pearson dan regresi pelbagai. Dapatan kajian tahap komunikasi interpersonal majoriti mahasiswa pada tahap sederhana sehingga tinggi dengan tiada seorang pun pada tahap yang rendah menunjukkan tahap komunikasi interpersonal yang memuaskan. Memboleh ubah pemikiran kreatif, tingkah laku beretika dan penyelesaian masalah merupakan faktor peramah utama yang mempengaruhi komunikasi interpersonal dalam kalangan mahasiswa kerja sosial tahun akhir di Universiti Awam. Hasil kajian dilihat memberi impak implikasi positif kepada pihak pengurusan universiti, khasnya pengurusan peringkat program kerja sosial untuk menambah program bagi membantu meningkatkan kemahiran komunikasi interpersonal dalam kalangan mahasiswa kerja sosial di Universiti Awam. Seterusnya, artikel yang kedua iaitu pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik mahasiswa. Nama penulis ialah Fauzi Abu Bakar, nama jurnal adalah Jurnal Pikomas. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh komunikasi interpersonal dosen terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik mahasiswa ilmu keperawatan di STKes Muhammadiyah Lok Semawe. Populasi kajian adalah merangkumi keseluruhan belajar ilmu keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesihatan STKes Muhammadiyah Lok Semawe pada peringkat 2, 3 dan 4 yang aktif belajar berjumlah 472 orang. Jumlah sampel menggunakan rumus Taroyamane iaitu sebanyak 83 orang. Lokasi dijalankan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesihatan STKes Muhammadiyah Lok Semawe, Indonesia. Metodologi kajian adalah menggunakan kaedah kuantitatif yang bersifat korelasi. Jenis sampel ialah simple random sampling, data diolah serta dianalisis secara deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori pengungkapan diri self-disclosure theory oleh Sidney Marshall Gerard. Instrumen adalah soal sidik skala lingkup 4, 10 item untuk X dan Y dan 9 item untuk Y2. Komunikasi interpersonal diukur berdasarkan keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif dan kesetaraan. Dapatan kajian statistik deskriptif yang mana semua variabel menunjukkan taburan normal. Uji T kira lebih besar daripada T jadual di mana 5.119 lebih besar daripada 1.67. Oleh itu, tolak hipotesis 0 tiada pengaruh X terhadap Y1 dan Y2. Manakala terima hipotesis alternatif terdapat pengaruh positif X terhadap Y1 dan Y2. Hubungan tidak signifikan, motivasi tidak kuat meramal prestasi secara langsung. Komunikasi interpersonal dosen memberi pengaruh positif signifikan terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik mahasiswa. Motivasi meningkat
diikuti prestasi yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa berpengaruh terhadap motivasi belajar sebesar 24,4 dan koefisien regresi 0,469 dan konstanta 18,644, sedangkan untuk variabel prestasi akademik 1,04 dipengaruhi oleh komunikasi interpersonal dosen dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Seterusnya ialah artikel yang ketiga, iaitu The Relationship Between Interpersonal Communication and Peer Social Support Overseas Student, iaitu hubungan antara komunikasi interpersonal dan sokongan sosial rekan sebaya dalam kalangan pelajar luar negara. Nama penulis ialah Fadila Oktavianti, Jihan Nabila Seper, Sylvia Eka Yusida dan Ghazi Agil Salem. Nama jurnal adalah Journal of Psychology and Social Science. Tujuan adalah untuk mengukur tahap hubungan dan pengaruh faktor komunikasi interpersonal dalam kalangan mahasiswa. Populasi adalah kajian ialah 30 orang pelajar luar negara di Universiti Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Lokasi adalah dijalankan di kalangan pelajar luar negara di Universiti Islam Negeri Raden Fatah di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Metodologi kajian menggunakan kaedah kuantitatif yang bersifat korelasi, analisis data menggunakan SPSS, yaitu analisis deskriptif. Instrumen dan analisis yaitu soal selidik 20 item untuk komunikasi interpersonal dan 20 item untuk sokongan sosial rekan sebaya. Dianalisis menggunakan regresi singkat dengan SPSS 22. Dapatan kajian terdapat hubungan positif antara komunikasi interpersonal dan sokongan sosial rekan sebaya pada pelajar luar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nausima binti Basil BP 24110024. Hari ini saya akan membentangkan tentang artikel keempat yang bertajuk The Relationship Between Self-Concept, Interpersonal Communication and Self-Adjustment in Student. Artikel ini ditulis oleh Ulfiana Ulfa, Aslia Zainal, Rosmaya Sari, Nurdin Kasim dan Anita Rezki dan diterbitkan dalam jurnal KNE Social Science. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara konsep diri, komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri dalam kalangan pelajar, khususnya pelajar yang tinggal di asrama universiti. Kajian ini dijalankan dengan pelajar asrama yang sering berhadapan dengan cabaran penyesuaian diri dari segi sosial, emosi dan persekitaran yang baharu. Populasi kajian terdiri daripada pelajar universiti yang menetap di Ma'had Al-Jamiah, manakala lokasi kajian ialah di Institusi Agama Islam Negeri atau dikenali sebagai IAIN Kendari, Indonesia. Pelajar ini datang daripada pelbagai latar belakang sosial dan budaya, menyebabkan keperluan dan untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri mereka menjadi lebih mencabar. Dari segi metodologi, kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan reka bentuk kajian adalah korelasional. Data kajian dikumpulkan melalui borang soal selidik yang mengukur 3 pemboleh ubah utama, iaitu konsep diri, komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri. Analisis kajian dijalankan menggunakan analisis statistik korelasi bagi mengenal pasti hubungan antara pemboleh ubah yang dikaji. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif dan signifikan antara konsep diri dan komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri pelajar. Pelajar yang mempunyai konsep diri yang positif serta kemahiran komunikasi interpersonal yang baik didapati lebih mudah menyesuaikan diri dengan peraturan asrama, membina hubungan sosial yang sihat dan mengawal emosi dengan lebih baik. Seterusnya, hasil kajian ini menegaskan bahawa konsep dan komunikasi interpersonal merupakan faktor yang penting dalam proses penyesuaian diri pelajar. Kajian ini juga mencadangkan bahawa pembangunan kemahiran dan komunikasi dan pembentukan konsep diri yang positif perlu diberikan perhatian oleh pihak institusi bagi membantu pelajar menyesuaikan diri dengan kehidupan universiti secara lebih berkesan. Seterusnya, untuk artikel kelima iaitu bertajuk hubungan komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri mahasiswa.
Artikel ini ditulis oleh Rin dan diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan dan Psikologi JPP. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti hubungan antara komunikasi interpersonal dengan penyesuaian diri mahasiswa dalam persekitaran institusi pengajian tinggi. Kajian ini dijalankan kerana mahasiswa berada dalam fasa peralihan kehidupan yang memerlukan penyesuaian diri dari segi aspek pendidikan, sosial dan emosi. Dan seterusnya, populasi kajian terdiri daripada mahasiswa manakala lokasi kajian dijalankan di sebuah institusi pengajian tinggi di Indonesia. Mahasiswa berhadapan dengan pelbagai tuntutan baharu seperti kaedah pembelajaran universiti, hubungan rakan sebaya serta tekanan akademik yang memerlukan kemahiran komunikasi interpersonal yang baik. Seterusnya, dari segi metodologi kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk kajian korelasional. Data kajian dikumpulkan menggunakan instrumen soal selidik bagi mengukur tahap komunikasi interpersonal dan tahap penyesuaian diri mahasiswa. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis korelasi untuk menentukan kekuatan hubungan antara pemboleh ubah kajian. Dan selain itu, untuk dapatan kajian, artikel ini dia menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif antara dan signifikan antara komunikasi interpersonal dan penyesuaian diri mahasiswa. Dan mahasiswa yang mempunyai kemahiran komunikasi interpersonal yang baik didapati lebih mudah membina hubungan sosial dan mendapatkan sokongan rakan sebaya serta menyesuaikan diri dengan tuntutan akademik. Dan akhir sekali, hasil kajian ini membuktikan bahawa kajian komunikasi interpersonal memainkan peranan yang sangat penting untuk membantu mahasiswa menyesuaikan diri secara menyeluruh. Kemahiran komunikasi yang baik bukan sahaja meningkatkan penyesuaian sosial, malah membantu mahasiswa mengurus tekanan akademik dan emosi yang lebih berkesan. Selamat sejahtera, saya Nurika Edi, nombor metrik BP 24160283. Pada bahagian ini saya akan membentangkan tentang teori-teori asas yang berkaitan dengan masalah penyesuaian berdasarkan kajian 5 artikel yang telah kami kaji. Saya akan teruskan dengan teori yang pertama, iaitu teori komunikasi interpersonal, iaitu teori ini menekankan bahawa komunikasi dua hala yang berkesan adalah asas dalam membina hubungan sosial yang positif dan membantu individu menyesuaikan diri dalam konteks akademik, sosial dan profesional. Elemen penting termasuk keterbukaan, empati, sokongan sikap positif dan kesetaraan. Daripada kajian ini, semua artikel yang kami kaji menunjukkan bahawa kelemahan komunikasi interpersonal menyumbang kepada masalah penyesuaian. Contohnya, artikel 1 mendapati bahawa mahasiswa kerja sosial dengan tahap komunikasi sederhana menghadapi kesukaran menyesuaikan diri semasa praktikum. Artikel 2 pula menunjukkan guru yang kurang kemahiran komunikasi cenderung mengalami konflik sosial dan tekanan kerja. Selain itu, artikel 3 dan 5 menunjukkan bahawa komunikasi rakan sebaya menyumbangkan 62.1% variasi dalam penyesuaian akademik. Manakala, artikel 4 pula mendapati komunikasi yang berkesan antara pensyarah dan mahasiswa meningkatkan motivasi pembelajaran. Ini menegaskan bahawa komunikasi interpersonal adalah faktor teras penyesuaian. Okey, seterusnya adalah teori penyesuaian sosial. Teori penyesuaian sosial menyatakan bahawa individu perlu menyesuaikan tingkah laku, emosi dan cara interaksi mengikut tuntutan persekitaran sosial. Kegagalan menyesuaikan diri boleh menyebabkan stres, konflik interpersonal dan perasaan terasing. Kajian dalam artikel ini menunjukkan mahasiswa dan guru menghadapi cabaran menyesuaikan diri dengan pelbagai peranan. Pelajar dengan kemahiran komunikasi lemah lebih berisiko mengalami kegagalan penyesuaian sosial dan akademik. Oleh itu, penyesuaian sosial bergantung kepada kualiti komunikasi interpersonal. Okey, kita masuk ke teori yang ketiga, iaitu teori penyesuaian. Teori ini menekankan bahawa individu perlu mengubah tingkah laku, pemikiran dan emosi untuk mencapai keseimbangan antara keperluan diri dan tuntutan persekitaran. Penyesuaian yang baik mengekalkan kesejahteraan psikologi, manakala kegagalan boleh menyebabkan tekanan dan prestasi menurun. Artikel 3 dan 5 menunjukkan pelajar dengan komunikasi baik lebih mudah menyesuaikan diri dengan sistem pelajaran universiti. Artikel 1 dan 4 pula menegaskan bahawa kegagalan penyesuaian menyebabkan tekanan akademik dan profesional. Teori ini menekankan kepentingan penyesuaian dalam individu.
Okey, kita masuk ke teori pembelajaran sosial. Menurut Bandura, tingkah laku dan kemahiran dipelajari melalui pemerhatian dan interaksi sosial. Mahasiswa mempelajari kemahiran komunikasi melalui praktikum, manakala guru baru adalah belajar daripada guru yang berpengalaman. Artikel 5 menunjukkan rakan sebaya sebagai modal utama dalam penyesuaian akademik dan sosial. Pembelajaran sosial membantu membentuk kemahiran adaptif. Ini membolehkan individu untuk menyesuaikan diri dengan lebih berkesan. Seterusnya adalah teori sokongan sosial. Teori ini termasuk dalam bantuan emosi, maklumat dan instrumental. Dapat mengurangkan tekanan dan meningkatkan kesejahteraan psikologi. Artikel 1, 3, 4 dan 5 menunjukkan komunikasi yang baik, memudahkan pembentukan sokongan sosial. Sokongan daripada rakan sebaya, pensyarah dan rakan sekerja membantu menghadapi tekanan akademik dan cabaran kerja. Teori ini menegaskan bahawa sokongan bertindak sebagai pemampan stres. Okey, seterusnya kita akan masuk ke teori pengungkapan diri, iaitu pendedahan maklumat diri secara berperingkat membantu membina kepercayaan, keintiman dan hubungan sosial positif. Artikel 4 menunjukkan mahasiswa yang berani berkomunikasi secara terbuka dengan pensyarah mengalami peningkatan motivasi dan penyesuaian akademik. Pengungkapan diri membantu pelajar mendapatkan sokongan akademik dan emosi sekaligus mempercepatkan proses penyesuaian. Seterusnya kita masuk kepada teori motivasi belajar. Individu yang bermotivasi tinggi lebih gigih, berdaya tahan dan mudah menyesuaikan diri dengan cabaran akademik. Artikel 4 mendapati bahawa mahasiswa bermotivasi tinggi mencapai prestasi akademik lebih baik. Contohnya, mengikut artikel yang ditunjukkan oleh Gulam dan Lisa 2011, menunjukkan motivasi berkorelasi positif dengan penyesuaian sosial dan akademik. Kesimpulannya, motivasi bertindak sebagai pemangkin penyesuaian diri. Dan akhir sekali adalah teori sosial ataupun interaksi sosial. Vygotsky menekankan bahawa penyesuaian berlaku melalui interaksi sosial dan pembelajaran bersama orang lain. Artikel 3 menunjukkan interaksi rakan sebaya meningkatkan penyesuaian akademik melalui perkongsian maklumat dan sokongan emosi. Artikel 5 pula mendapati pelajar yang aktif berinteraksi lebih stabil dari segi emosi dan motivasi. Ini menegaskan bahawa interaksi sosial penting untuk perkembangan menyeluruh individu. Salam sejahtera, nama saya Rini Kok Chia Ying, nombor matriks BP 24110212. Dalam bahagian ini saya akan membentangkan perbincangan mengenai cara komunikasi interpersonal membantu individu menyesuaikan diri berdasarkan sorotan literatur daripada 5 artikel jurnal yang telah dianalisis. Fokus utama perbincangan ini ialah bagaimana komunikasi interpersonal memainkan peranan penting dalam proses penyesuaian individu dalam konteks akademik, sosial dan profesional. Secara umum, penyesuaian individu bukanlah satu proses yang berlaku secara otomatik atau pasif. Sebaliknya, penyesuaian memerlukan penglibatan aktif individu dengan persekitaran, terutamanya melalui komunikasi dan interaksi sosial. Berdasarkan sorotan literatur, komunikasi interpersonal berfungsi bukan sahaja sebagai medium untuk menyampaikan maklumat, tetapi juga sebagai alat untuk membina hubungan sosial dan mengawal tindak balas emosi. Kajian-kajian yang dianalisis menunjukkan bahawa individu yang gagal berkomunikasi dengan baik lebih mudah mengalami tekanan emosi, konflik sosial serta kesukaran menyesuaikan diri dalam persekitaran akademik dan profesional. Seterusnya, komunikasi interpersonal yang berkesan didapati menjadi faktor utama dalam penyesuaian akademik dan sosial. Komunikasi yang berkesan melibatkan elemen seperti empati, sokongan, dan keterbukaan. Berdasarkan artikel 3, 4, dan 5, pelajar yang berkomunikasi secara aktif dengan rakan sebaya dan pensyarah lebih mudah membina rangkaian sosial, mendapatkan bantuan akademik serta sokongan emosi. Hubungan komunikasi yang positif ini membantu meningkatkan motivasi pembelajaran, kestabilan emosi, dan seterusnya memudahkan penyesuaian pelajar dalam persekitaran universiti. Selain itu, komunikasi interpersonal juga memainkan peranan penting dalam pembentukan sokongan sosial dan pembelajaran sosial. Melalui komunikasi yang baik, individu dapat membina sokongan emosi, sokongan maklumat, dan sokongan instrumental daripada rakan sebaya, pensyarah, penyelia, atau rakan sekerja. Artikel 1 dan Artikel 2 menunjukkan bahawa individu belajar menyesuaikan diri melalui pemerhatian dan peniruan terhadap model sosial seperti mentor dan rakan sekerja yang berpengalaman. Sebaliknya, kelemahan dalam komunikasi interpersonal boleh menyebabkan tekanan kerja, konflik sosial dan kesukaran menyesuaikan diri, terutamanya dalam persekitaran profesional.
Sebagai kesimpulan, sorotan literatur ini menunjukkan bahawa penyesuaian individu merupakan satu proses yang bersifat multidimensi dan dinamik. Komunikasi interpersonal muncul sebagai faktor teras yang menghubungkan individu dengan persekitaran sosial, mengukuhkan sokongan sosial, serta meningkatkan motivasi dan kesejahteraan emosi. Oleh itu, kejayaan penyesuaian individu tidak hanya bergantung kepada ciri peribadi semata-mata, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualiti komunikasi dan hubungan sosial yang dibina dalam persekitaran merdeka. Sekian, terima kasih. Secara keseluruhan, kemahiran interpersonal sangat penting dalam membantu mahasiswa untuk menyesuaikan diri dari segi akademik, sosial dan juga emosi. Kemahiran seperti empati, keterbukaan dan sokongan memudahkan pembinaan hubungan serta mengurangkan tekanan. Mahasiswa yang mempunyai komunikasi yang lebih baik akan lebih mudah untuk mendapatkan sokongan daripada rakan sebaya ataupun pensyarah, sekaligus meningkatkan keyakinan diri. Oleh itu, pengukuhan kemahiran komunikasi interpersonal amat penting bagi membantu mahasiswa untuk menghadapi kehidupan universiti dengan lebih berkesan.